Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a hudah, amma ba'd. Jadi alhamdulillah, insyaAllah pada malam ini buat julung-julung kalinya kita menerima tetamu istimewa kita, Profesor Madya Dr. Mat Rofa Ismail. Kita ucapkan ahlan wa sahlan kepada Prof. Dan saya pun tak tahu nak cakap apa. Kita terus jemput tetamu kita pada malam ini. InsyaAllah kita cuba dengar ilmu-ilmu yang nak disumbangkan, ilmu-ilmu yang nak disampaikan kepada kita, untuk kita terus mengenali alam ini, untuk kita terus mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tanpa melengahkan masa, saya berjemput Fadilatul Dr. Muhammad Rofa Ismail untuk menyampaikan ucapannya. Falyatafaddal mashkura. Ini untuk mikrofon, ini untuk live. Ini saya pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa wal qamara wa qadara manazilata lahu ala simul hisab. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amadu. Yang saya muliakan al-fadil muslim majlis, saudara Tirmizi Center, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Terima kasih kerana dapat bersama dengan para peserta sekalian, tenaga-tenaga muda bersama saya, dan saya diminta untuk membicarakan tajuk mengangkat ke arah membina generasi ulul albab. Marilah kita mulakan dengan ayat yang mulia ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya dalam kerajaan langit dan bumi pertukaran siang dan malam terdapat tanda bagi mereka yang bersifat ulul albab, iaitu mereka yang berzikir kepada Allah ketika mereka berdiri, ketika mereka duduk, dan ketika mereka berbaring, seraya mereka berfikir tentang kejadian langit dan bumi, dan akhirnya mereka berdoa, wahai Tuhan kami, tidaklah Dikau ciptakan sia-sia semuanya ini, dan Maha Suci Dikau, maka jauhlah kami daripada azab neraka. Jadi inilah barangkali ulul albab, yang ciri ulul albab ini ialah berzikir dan berfikir. Berzikir dan berfikir, dua serangkai yang datang dalam konteks ulul albab. Lubun yang bermaksud kedalaman perasaan, pemikiran yang bertunjang dalam kalbu, dan sifatnya lah mereka yang berzikir dan berfikir. Itulah sifat yang kita ingin carikan kepada pelajar kita yang nak bina berdasarkan kepada ayat-ayat Qur'aniyah, untuk berakhir dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itulah sebab dalam konteks kita mengatakan bahawa berbeza dengan Barat. Barat mengatakan bahawa law of nature, undang-undang hukum tabi'i, tetapi kita katakan ialah undang-undang Allah, sunnatullah. Membezakan kita dengan mereka ialah dalam konteks falsafahnya, bukan dari segi kuantitatifnya yang sama, tetapi umat Islam melihatnya ialah keagungan ilahiyah. Dan kita lihat keagungan ilahi dalam ciptaannya, begitu agung, langit yang begitu besar, perkasa, jutaan bintang dan juga galaksi yang sentiasa bergerak, berputar, dan itu simbol kepatuhan kepada Allah SWT. Mereka sedang bertasbih, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh, dan itulah sifat daripada seluruh ciptaan ilahi. Kita lihat betapa besarnya ciptaan ilahi. Cahaya bergerak dengan 300,000 meter per saat. Dalam masa 6 minit, cahaya daripada matahari sampai ke bumi. Dan itu menunjukkan bahawa jarak yang dilalui oleh cahaya daripada bintang pertama, iaitu matahari, sampai ke bumi hanyalah 6 minit. Tetapi para pendengar sekalian, kita lihat saintis mengatakan cahaya daripada hujung galaksi sampai ke hujung galaksi ada yang mencapai ratusan
ratusan ribu tahun ataupun menghampiri 1 juta tahun perjalanan cahaya. Subhanallah. Itu satu galaksi. Sedangkan di langit terdapat jutaan bilion galaksi seumpama itu. Sedangkan galaksi ini semuanya masih berada dalam langit dunia. Walaqad zayyana sama dunia bimasabih, dan kami hiaskan langit dunia dengan bintang-bintang. Itulah alam Allah yang begitu besar, berjalan dengan tertib. Mereka dapat melaksanakan tugas sebab mereka adalah makhluk yang sedang bersujud. Mereka sedang bertasbih. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man. Apakah melihat bahawa tidak bersujud seluruh anggota langit dan bumi? Dan itulah sifat seluruh alam semesta, yang kita manusia hanyalah satu titik di atas bumi yang kecil itu. Di sinilah barangkali kita melihat alam semesta yang begitu agung. Mereka adalah ciptaan Allah, sedangkan manusia hanyalah satu titik di atas muka bumi ini yang kadang-kadang menentang ilahi, di mana dia tempat berteduh di atas bumi yang sangat kecil. Itulah falsafah. Falsafahnya semakin lama kita pelajari sains dan teknologi, semakin kecillah perasaan kita. Semakin lama, semakin kecillah perasaan kita. Cuba bayangkan kita satulah titik di atas muka bumi, sedangkan bumi dalam skema ini. Di manakah bumi kita? Dan di manakah matahari? Di manakah alam yang kecil ini dalam skema kosmos yang besar? Dan tentulah kita berakhir dengan Rabbana ma khalaqta batila subhanaka qina azabannar. Itulah matlamat daripada sains Islam. Tetapi sayang hari ini kita lihat silabus ataupun sukatan yang kita pelajari jauh daripada apa yang kita maksudkan di sini. Keagungan Islam ketika tamadun yang besar dulu ialah dalam dibina berdasarkan kepada paradigm ini ataupun paradigma ini. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wasyamsu tajri mustaqarrun laha dzalika taqdirul alim. Dzalika taqdirul alim. Wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'inda qarjul qadim. La syamsu yanbaghi laha an turkal qamara wa la yasbiqun nahar fa kullun fi falakin yasbahun. Sadaqallahu azim. Yasin. Dan matahari berlari menuju mustaqar. Mustaqar ini tempat akhir dia, tempat tinggal dia. Dzalika taqdirul alim, dan itulah takdir Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dan kita lihat hari ini saintis mengatakan matahari berada di hujung galaksi. Galaksi kita namanya Milky Way, dan matahari berada di hujung. Dan matahari sentiasa bergerak ke hujungnya. Satu masa dia akan sampai kepada mustaqar. Entah apakah yang kita di istilah mustaqar, tetapi ada istilah yang lain yang digunakan oleh saintis. Saintis mengatakan matahari sekarang sedang laju menuju tempat akhirnya yang disebut sebagai solar apex. Dan sangat sesuai dengan apa yang Allah sebut, wal qamaru qaddarna wasyamsu tajri mustaqarrun laha, dan matahari menuju ke mustaqar. Mustaqar, kalau lihat ke rumah kita panggil mustaqar juga. Kita pergi berjalan, kita balik mustaqar ke rumah kita. Barangkali itulah sebagai istiarah yang Allah gunakan untuk matahari. Matahari akan sampai tempat akhirnya. Dan dalam konteks kajian kosmologi, mereka mengatakan bahawa matahari sudah hampir dengan mustaqar. Matahari sudah hampir dengan solar apex. Solar apex maksudnya kawasan matahari yang boleh pergi tempat paling akhir. Apakah yang berlaku seperti itu? Wallahualam. Ada pandangan mengatakan seluruh alam ini sedang berkembang. Langit sedang berkembang, universe is expanding, dan setiap berkembang akan sampai hadnya. Apabila sampainya, maka ada dua kemungkinan, kata saintis. Pertama, seluruh struktur ini akan berakhir sistematiknya. Yang kedua, dia patah balik ke belakang, di mana dia berkembang, dan sekiranya itu berlaku, matahari akan bertukar arah orientasi, dan sekiranya sekarang daripada timur dan dia daripada barat. Begitulah keadaan pandangan yang dilakukan oleh saintis, yang apabila berlaku peristiwa tersebut, seluruh orientasi yang lain akan bertukar arah, termasuklah elektron. Elektron sekarang berpusing daripada kanan ke kiri. Dalam atom yang sangat kecil, dia bergerak pada kanan ke kiri. Sama seperti pergerakan matahari, sama seperti pergerakan bumi. Dan sekiranya sampai satu had, matahari bergerak daripada arah yang bertentangan, maka elektron juga, kata saintis, akan bergerak dalam arah yang bertentangan, dan elektrik akan padam serta-merta. Seluruh teknologi akan berakhir. Dan sekiranya itu berlaku, kita kembali pada zaman yang sebelum ada sebarang teknologi. Komputer semua hilang fungsinya. Itu pandangan. Wallahualam. Sebab apabila berlaku satu keadaan di mana
kembangan langit tidak boleh pergi lagi, maka dia akan patah kembali daripada asalnya. Dan ini dalam surah yang lain, yauma tas-sama ka tajsil kutub kama bada'na awal khalqin nu'iduh wa dan alaina inna kunna fa'ilin. Sangat sesuai dengan apa yang disebutkan tadi. Sebab sebagaimana kami mulakan kejadian kami ulang kembali. Maksudnya kemusnahan alam semesta ini digambarkan sebagaimana reverse pada kejadiannya. Dan itulah yang disebut oleh saintis. Dan dalam konteks inilah kita sebut ayat Al-Quraniyah yang cukup banyak Al-Quran menjadikan tamadun Islam satu masa dulu berkembang di atas dasar ini. Mereka mengkaji ayat terbuka, jadi alam semesta ini selari dengan ayat yang terkandung Al-Quran, wahyu sebagai kitab yang tertulis, dan alam semesta sebagai kitab yang terbuka dikaji selari dan sepadu. Oleh itulah kekuatan kita ialah kesepaduan di antara dua ini yang sekarang telah terpisah. Tugas kita ialah untuk padukan kembali, dan itulah menjadi tema kepada perbincangan kita malam ini, ialah ke arah pembinaan generasi ulul albab, ialah sebab bila kita telah terpisah, kita ingin kembalikan semula dalam konteks kita yang asal. Itulah yang berlaku dalam ini. Cukup menarik di sini. Inilah simulasi komputer yang menggambarkan perjalanan matahari, bulan dan juga bumi. Kalau kita lihat ayat tadi cukup menarik. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa la laysa sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Ayat terakhir, wa kullun fi falakin yasbahun. Wa kullun bermakna kulluhum. Kulluhum ialah apa yang disebut sebelum ini. Yang ini matahari, bulan dan ada satu lagi. Sebab kulluhum, sebab yang belakang tu yasbahun, maksudnya dialah jamak. Kalau matahari dan bulan, Allah akan sebut wa kullun fi falakin yasbahani. Tetapi Allah mengatakan wa kullum fi falakin yasbahun. Mesti ada tiga atau lebih. Yang mana satu lagi? Maka para pentafsir mengatakan wal lail wan nahar. Malam dan siang. Malam dan siang bukan objek. Tetapi di mana berlakunya siang dan malam itu bumi. Kinayah kata Said Hawa dalam tafsir Asas Tafsir. Kinayah ayat ini menggambarkan bumi, matahari dan juga bulan. Kullum fi falakin yasbahun, dan ketiga-tiga itu baru ada jamak yasbahun. Yasbahun ini berenang. Kalau yusabihun tasbih. Yasbahun berenang. Wa kullum fi falakin yasbahun. Seluruh yang disebutkan tadi, bulan, bumi dan matahari, seluruhnya pernah renang, beredar di atas satu falak. Dan cukup menarik di sini Allah sebut wa kullum fi falakin. Sepatutnya tiga objek dalam tiga falak. Sepatutnya wa kullum fi aflakin yasbahun. Dan subhanallah, saintis menemui mereka berjalan di atas satu falak saja. Falak yang kuning tadi. Bulan ikut bumi. Bumi ikut matahari. Matahari ikut galaksi. Seluruh tiga-tiga tadi ditawan oleh satu falak. Yakni falak matahari. Wa kullum fi falakin yasbahun. Seluruhnya berada di atas satu falak. Dan falak itu baru ditemui saja, iaitu yang kuning tadi. Ada dalam yang kuning tadi, itulah falak yang tawan seluruhnya. Dia tawan bulan, dia tawan bumi, dan dia yang bawa sebagai jalan untuk mengikut semuanya. Subhanallah, kalaulah indah pentafsirannya. Dan antara pentafsiran ini diberikan oleh Said Hawa dalam Al-Asas Tafsir. Dan tafsir inilah cukup menyentuh hati saya dan para pendengar sekalian. Kalau kita kembali kepada tafsir ini sangat mudah ditulis oleh seorang ulama. Walaupun dia kontroversi, tetapi tulisan ini sangat-sangat indah untuk kita fikirkan. Dia selalu membicarakan ayat kauniyah ini dalam konteks moden, yang kadang-kadang kalau kita merujuk pada tafsir lama, barangkali apa yang disebut di sini mungkin tidak dibincang berdasarkan pada ilmu semasa. Inilah yang barangkali kita luaskan ufuk kita, dan itulah ilmu Allah yang tidak bertepi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati arba'at wa minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim wala tadlimu fihin nafusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatiluna kafah wa alamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam kitab Allah, sejak Allah ciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan yang disebut arba'atun hurum, 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang benar. Dan apakah bulan haram ini? Bulan yang diharamkan peperangan. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, satu lagi
Rajab 4. 3 yang berturutan, 1 yang terpisah. Ini bulan yang diharamkan berperang. Dalam konteks ini umat Islam sangat-sangat takut sekiranya terlepas daripada bulan yang dimaksudkan. Oleh sebab itu umat Islam sangat-sangat detail untuk mengira bilakah masuknya bulan haram ini. Antaranya, selain pada gerhana, selain pada permulaan Ramadan, selain pada permulaan kepada Syawal. Inilah kita lihat ilmu ini diawasi sampai sekarang, yang kita sentiasa menjaga alam langit. Sebab alam langit ini ada hubungan dengan umat Islam, maka lahirlah ilmu yang kita sebutkan ilmu falak. Ilmu falak ialah ilmu astronomi dalam konteks ibadat, yang kita pentingkan untuk melihat takwim. Hari ini berapa ramai kita dapat mengira takwim? Berapa ramaikah pelajar yang keluar universiti yang dapat mampu kira takwim? Tidak ramai. Sebab ilmu ini memerlukan gabungan antara berbagai ilmu. Pastilah ilmu agama untuk sebagai syarat untuk melihat asas yang utama. Tetapi tidak cukup. Kita perlukan ilmu matematik, ilmu fizik, astronomi. Barangkali sekarang kita perlu IT. Sebab kita masuk ke dalam komputer. Tengok, yang kita lakukan sekarang, kita masuk dalam komputer dan ini lebih mudah kita lihat. Barangkali rajah ini tidak pernah kita lihat sebelum ini. Kita cuba permudahkan perjalanan dan kita akan dapat lihat. Dan daripada sinilah kita dapat ramalkan bilakah berlaku gerhana. Gerhana tidak berlaku, tetapi kajian umat Islam mendahuluinya sebab ini ada hubungan dengan ibadat umat Islam. Itulah pentingnya ilmu Al-Qauniyah yang melibatkan alam langit selain pada ilmu-ilmu lain yang sangat rapat dengan umat Islam. Inilah ayat tema yang saya bacakan tadi. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa wal qamara wa qaddarahu manazila ta'lamu ada simul hisab ma khalaqallahu dzalika bil haqq yufassilu ayati liqaumin ya'lamun. Shadaqallahu azim. Dan dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar-sinar dan menjadikan bulan bercahaya, dan dialah Allah mentakdirkan manazil bulan daripada kecil, purnama dan kembali kecil, supaya kamu dapat tahu bilangan, takwim, pengenalan tahun dan sebagainya. Dan Allah tidak ciptakan ini semuanya kecuali dengan hak, dan Allah perjelaskan ayatnya supaya kamu mengetahui. Inilah kita lihat tujuan umat Islam mengkaji, membentuk satu ilmu yang sangat besar. Sehingga hari ini kalau kita melawat perpustakaan Sulaimaniyah di Istanbul, berapa ratus ribu manuskrip yang belum terusik dalam ilmu astronomi. Saya pernah melawat ke Tashkent yang menempat hampir 1 juta manuskrip dalam berbagai-bagai bidang, termasuk astronomi. Tapi sayang, orang Uzbekistan sekarang tidak boleh memahami bahasa Arab. Sama seperti orang Turki tidak dapat memahami manuskrip dalam bahasa Arab. Maka tertinggallah dalam lipatan sejarah. Yang perlu diterokai bukan oleh orang pelajar agama semata-mata, tetapi memerlukan gabungan ilmu-ilmu ini. Dan sebagai contohnya kita lihat bagaimanakah negara Soviet Union yang maju dalam alam angkasa. Rupa-rupa di sebaliknya ialah ilmu umat Islam. Samarkand menjadi pusat kajian astronomi terbesar dunia ketika itu. Ketika zaman Qurun yang ke-14, 15, ada kawan-kawan daripada UPM melawat bagaimanakah balai cerak Ulube yang dianggap sebagai balai cerak yang terbaik dunia ketika itu. Ia ada 3 tingkat. Barangkali para pelajar sekalian, para peserta sekalian, kalau melawat di Uzbek, sebab Rusia, Soviet Union telah terpecah kepada Rusia, dan negara-negara membebaskan diri, termasuklah Uzbekistan, Kazakhstan dan yang lain. Bebas pada Soviet Union, dan rupa-rupanya yang bebas ini kebanyakan negara Islam. Rupa-rupanya yang berperanan dalam konteks kajian angkasa Rusia sebahagian besar adalah umat Islam. Bila saya pergi ke Tashkent, rupa-rupanya saintis terbaik mereka ada di Tashkent. Kita boleh tanya, bersama kita ada Dr. Sharifah Kartini belakang, dia ada pengalaman di Uzbekistan. Bagaimanakah mereka jauh meninggalkan kita dalam konteks kajian ini? Sebab asas umat Islam yang mengkaji ilmu ini di dunia ini berpusat di Samarkand. Tetapi apabila menjadi negara komunis Soviet Union, maka Islam ditekan, masjid tidak dibenarkan untuk dimakmurkan, dan manuskrip Islam tidak dibenarkan untuk dikaji. Tetapi alhamdulillah umat Islam menyimpannya. Dan saya kira perpustakaan yang terbesar di dunia dalam konteks umat Islam, manuskrip umat Islam ialah di Tashkent. Barangkali ada yang lain, saya tidak pasti. Tetapi sama ada di Istanbul ataupun di Tashkent, itulah 2 perpustakaan yang saya pernah hadir, yang menyaksikan manuskrip yang berbagai-bagai, ratusan ribu. Dan subhanallah, menunjukkan umat Islam pada masa dulu, sebelum kita dijajah,
membentuk satu tamadun yang tidak ada tandingan dalam dunia. Ketika itu kita memimpin, hari ini kita dipimpin. Dan di antara ilmu yang kita wariskan kepada Barat, walaupun mereka tidak pernah iktiraf, ialah ilmu astronomi yang kita sedang bincang ini. Bagaimanakah untuk mengirakan tentang gerhana matahari? Bagaimanakah kita nak kira awal Ramadan? Awal Ramadan ini syaratnya ialah mesti pertamanya ijtima'. Ijtima' berlaku di antara matahari, bulan dan bumi. Apabila berlaku ijtima', maksudnya permulaan akhir bulan. Apabila bergerak sedikit matahari dan bumi ataupun bulan, maka bermulalah satu hari bulan. Tetapi dalam konteks untuk ru'yah, melihat anak bulan, sentiasa kita tak dapat lihat di negara kita seperti Malaysia ini. Oleh sebab itu kita mengambil ketetapan mengira juga satu daripada syarat, satu cara untuk kita menentukan. Pengiraan barangkali silap, tetapi tidak silap. Sebab sunnatullah tidak pernah berubah. Bumi yang berputar, matahari yang berputar, bulan yang bergerak, sentiasa tepat. Sebab dia adalah makhluk yang patuh. Tak pernah silap even 1 second. Dan di atas sifat inilah kita buat kiraan. Kiraan berdasarkan sunnatullah. Selagi sunnatullah ini tidak berubah, selagi itulah pengiraan ini tepat. Dan sangat tepat hari ini kita dapat ramalkan bilakah berlaku gerhana matahari. Matahari bilakah esok terbit? 7:03 umpamanya. Kita belum pasti, esok belum tiba. Tetapi inilah telah dikira oleh umat Islam. Takwim yang kita gunakan di masjid dikira oleh para pelajar falak yang belum pun lagi berlaku, tetapi kita senarai 1 tahun akan datang, sudah siap. Bilang tak tengok matahari lagi, dia tengok apa? Takwim. Allahu Akbar, hanya tengok takwim. Dia sangat percaya pada hisab. Bila kita nak berakhir raya, kita pertikaikan sebab apakah kita boleh guna ru'yah ataupun hisab. Sedangkan dalam konteks harian, kita hanya menggunakan hisab semata-mata. Dalam solat setiap hari, azan hanya didasarkan kepada pengiraan, hisab semata-mata. Bila nak hari raya, kita persoalkan. Ini adalah satu peranan umat Islam. Bagaimana Al-Biruni menggunakan rumus yang sangat indah untuk mengira tentang peristiwa-peristiwa langit ini. Dan kebanyakan yang kita warisi sekarang, termasuklah NASA Amerika, masih menggunakan rumus yang diberikan oleh Al-Khwarizmi. Cuma dikira berdasarkan pada data yang ada sekarang, ditambah dan diperbaiki. Itu saja. Ilmu ialah warisan generasi demi generasi. Bukanlah satu perkara yang berlaku satu hari. Ilmu ialah warisan. Kita pandai hari ini sebab kita warisi daripada orang terdahulu. Oleh sebab itu kita tidak boleh angkuh dalam konteks ini. Barat maju sebab dia menerima daripada Andalusia Islam. Andalusia dapat daripada mana? Daripada Baghdad Islam. Baghdad dapat daripada mana? Dapat daripada Rasulullah, Al-Quran. Dan kalau kita nak trace apa yang berlaku di Amerika hari ini, dia berasal daripada Eropah. Eropah dapat asal daripada Andalusia. Andalusia daripada Baghdad. Baghdad daripada Rasulullah. Bermaksud apa yang berlaku tamadun Barat yang sedang berkembang ini, dia ada hubungan dengan Islam. Sama ada kita sedar atau tidak, langsung tidak langsung, maka ilmu ini diwarisi daripada masa generasi ke generasi. Dan inilah kita lihat bagaimana kaum Islam mengira tentang masa dan waktu. Li ta'lamu ada sinil hisab, tahun hijrah, tahun Masih. Tahun hijrah berdasarkan pada bulan kelilingi bumi. Sedangkan untuk mengira tahun Masih ialah bumi mengelilingi matahari. Perbezaannya lah 11 hari. Tahun Masih 365 hari. Tahun hijrah 354 hari. 54 hari. 365 hari tolak 354, jawabnya 11. Dalam masa 300 tahun, bezanya lah 3,300 hari. Kita buat kiraan sikit. 3,300 hari dibagi dengan 365 hari. Jawapannya 9 tahun. Dalam 300 tahun, beza antara tahun hijrah dengan tahun Masih ialah 9 tahun. Walabisu fi kafin thalathatin sinin wazdatu tis'a. Dan mereka tidur dalam gua selama 300 tahun. Itu tahun Masih. Tambah 9 tahun yang ikut kiraan kamu, iaitu orang Islam. Wazdatu tis'a, 309 tahun. Dan di belakangnya adalah matematik, di belakangnya adalah falak. Dan inilah sebabnya umat Islam dulu sangat-sangat melihat kesepaduan di antara dua bidang Al-Qur'aniyah, bidang yang berkaitan dengan alam semesta dengan ayat Al-Qur'aniyah dan Al-Quran. Kedua-duanya harus dipadukan. Itulah sifat ulul albab yang kita sedang bincang sekarang. Itulah sebabnya kalau kita lihat pengiraannya, pemuda-pemuda depan saya yang ikut sunnah untuk kahwin pada usia Rasulullah 25 tahun, 24 tahun Masih, 25 tahun Hijriah. Rasulullah
wafat ketika usia baginda 63 tahun ataupun 61 tahun, tahun misi. Dan kita di Malaysia mengira berdasarkan pada tahun misi, sedangkan Rasulullah Islam mengira berdasarkan tahun Hijriah. Dan oleh sebab itu kita harus sesuaikan apa yang kita kira dengan apakah yang umat Islam terdahulu melakukannya. Begitu juga dengan gerhana. Umat Islam sangat mementingkan ilmu ini, bahkan sejak daripada zaman Al-Khazmi. Walaupun rekod yang pertama pengiraannya tepat sebagaimana berlakunya gerhana matahari dicatatkan oleh Al-Biruni. Ini catatan yang pertama yang kita tahu, bahawa dia telah membuat pengiraan gerhana matahari pertama berlaku pada tahun 1098 Masih, dan tepat sehingga pada saat yang terakhir. Dan ini sangat dikagumi. Bila buku ini ataupun kitab ini yang bernama Al-Qanun Al-Masudi disalin oleh Newton, disalin oleh Copernicus, disalin oleh Galileo Galilei, dibawa ke barat, disemak balik data yang diberikan Al-Biruni, apa kata Galileo? Copernicus mengatakan Al-Biruni manusia ke malaikat? Al-Biruni manusia atau malaikat? Semua sepat yang dia bagi ni semua tepat, tepat hingga saat terakhir. Dan ini tentu malaikat, bukan malaikat tetapi ilmu. Ilmu inilah yang dikaji oleh umat Islam sehingga hari ini pun pengiraan dilakukan untuk gerhana didasarkan pada ilmu umat Islam. NASA, Aerospace Amerika, yang terkenal dengan kajian aerospace, dia bukan bermula dengan kosong. Dia mengambil ilmu orang terdahulu. Dan ilmu yang dikaitkan dengan umat Islam yang dibina balai cerap di Uzbekistan ataupun di Tashkent ataupun Samarkand, ialah balai cerap terbaik dalam kurun yang ke-15. Yang inilah kita lihat jadual falak yang ada sekarang ditiru daripada Uzbekistan, iaitu daripada Samarkand. Sehingga kita lihat ulama kita juga, termasuklah Syekh Ahmad Al-Fatani, Syekh Abdul Rashid Muhammad Arsyad Al-Banjari menyalin balik data daripada Uzbekistan ini, daripada Samarkand, dan mereka sesuaikan untuk pengiraan gerhana di sini, di alam Melayu. Dan Syekh Tahir Jaluddin melakukan kerjaan pengiraan falak yang sangat tepat. Dia meramalkan gerhana matahari berlaku di Pulau Kansa pada tahun 1932, tepat hingga saat terakhir. Subhanallah. Ini ialah contoh-contoh bagaimanakah umat Islam daripada timur dan barat, mereka menjadikan falak sebagai ilmu sepunya yang perlu dikuasai oleh sebahagian oleh umat Islam di atas dasar fardu kifayah. Sekarang, apakah perkara ini terus berjalan? Kita lihat hari ini kita bergantung kepada orang lain. Kita bergantung kepada pengiraan-pengiraan saintis yang barangkali tidak semuanya orang Islam. Dan juga kita lihat bagaimanakah masalah umat Islam harus diselesaikan oleh umat Islam. Bagaimanakah perbezaan Hari Raya Haji baru ini di antara Mekah dengan Malaysia? Apakah Hari Raya Haji ini ditentukan oleh Mekah selepas sehari wukuf? Tetapi kita buat keputusan? Bukan. Kita berdasar kepada matlak. Oleh sebab itu, kita harus bergantung pada Malaysia, iaitu matlak di Malaysia. Ini diputuskan oleh satu jawatankuasa di Malaysia yang disebut sebagai jawatankuasa pakar falak negara. Jadi ditubuhkan di bawah JAKIM. Mereka membuat keputusan bahawa untuk menentukan awal 10 Zulhijjah, Hari Raya Korban, berdasarkan kepada 1 Zulhijjah, berdasarkan kepada matlak negara masing-masing, di zon time masing-masing. Oleh sebab itu kita berbeza dengan Mekah, dan tahun ini kita berhari raya lewat 1 hari. Ini ialah fenomena tentang falak yang harus dipahami. Dan inilah yang menimbulkan keliruan sebab kita tidak menguasai ilmu ini. Apakah selepas 1 hari wukuf kita harus berhari raya ataupun 10 Zulhijjah? Ini perlu diperbincangkan di peringkat mufti, di peringkat ahli falak. Dan apakah membezakan antara matlak kita di Mekah dan apakah yang membezakan kita matlak di Malaysia? Matahari naik daripada timur, tapi bulan lebih mudah nampak di barat. Itu satu takdir ilahi. Bulan lebih mudah nampak di barat berbanding dengan timur, walaupun matahari naik daripada timur dulu. Ini satu lagi kekeliruan yang berlaku. Dalam konteks awal Hijriah umpamanya, kita telah tentukan bahawa selepas ijtimak usia bulan untuk kita istiharkan esok 1 bulan, sekurang-kurangnya 8 jam. Maksudnya ijtimak dan bulan matahari tenggelam pada hari ijtimak tersebut sekurang-kurangnya telah berlaku 8 jam sebelum maghrib. Sekiranya 4 jam ataupun 6 jam kita tidak istiharkan esok hari 1 bulan. Dan ini membezakan matlak di Mekah dengan matlak di Malaysia. Jadi kita pegang pada matlak Malaysia.
1 bulan di Malaysia tak sama dengan 1 bulan di Mekah. Dan kita berhari raya 10 Zulhijjah. Bukan selepas hari wukuf. Dan ini dibincangkan. Perkara ini boleh dibincangkan dan salah satu daripada keputusan yang diambil ialah pada 10 Zulhijjah. Inilah yang dikira berdasarkan kepada gerhana. Gerhana ada sebab Islam mementingkan ibadah. Setiap perubahan alam semesta, bertasbih ketika pagi dan petang, ketika makanan naik dan turun, ialah untuk mengerti keagungan ilahi. Termasuklah ketika hari gerhana matahari. Dalam hadis yang panjang ini diceritakan bahawa in khasafat asyamsu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wa qama qiyaman tawilan nahwa min qira'ati surah Baqarah ila akhirih. Dan diceritakan apabila berlaku gerhana matahari pada zaman Rasulullah melakukan solat gerhana yang kafiatnya dipanjang, sangat panjang. Ini menunjukkan bahawa fenomena falak ada hubungan yang sangat rapat dengan ibadah. Itulah sebab ilmu ini dikategorikan sebagai ilmu fardu kifayah. Imam An-Nawawi mengatakan dalam konteks fadilah, fardu kifayah lebih utama daripada fardu ain. Fardu ain ialah setiap orang kena buat, tak ada persoalan. Tetapi dari segi fadilahnya, ilmu fardu kifayah, seorang melakukan untuk semua masyarakat. Dan antaranya ilmu falak. Alangkah indahnya kalau kita kuasai ilmu ini. Kepada adik-adik pendengar-pendengar, kuasailah ilmu ini. Dan kita harus kuasai bukan saja dalam konteks agama yang harus kita kuasai, tetapi juga dengan teknologi moden hari ini. Bagaimanakah pergerakan bumi ini dikaji dalam astrophysics, dikaji dalam astronomi, dikaji dalam kosmologi, dikaji dan simulasi laku dalam komputer. Tentang matematik harus dikuasai. Sebab untuk pengiraannya menggunakan asas trigonometri, asas geometri, algebra, simulasi dan komputer, numerical analysis, semuanya harus dipadukan. Yang sekarang tidak berlaku pada satu diri. Satu masa dulu Al-Biruni kuasai segala-galanya. Maka kita wakilkan dia. Hari ini kita harus ada satu kesatuan. Oleh sebab itu JAKIM mengumpulkan ahli-ahli falak negara, letak dalam satu majlis, sekarang kira. Dan saya dengan hatinya dilantik sebagai salah seorang ahli mesyuarat untuk perkara itu, walaupun saya jarang datang mesyuarat. Inilah yang saya sebutkan bahawa kita tunduk bersujud, bukan bersujud pada matahari, bukan bersujud pada bulan, tetapi kepada Allah yang menciptakan matahari. Inilah pemandangan pada hari khusuf yang lepas yang berlaku tepat sebagaimana pengiraan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatil laili wan nahar wasyamsi wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lilladzi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda keagungan ilahi ialah siang dan malam, matahari dan bulan. Jangan kamu sujud kepada matahari, jangan sujud kepada bulan, tetapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan semuanya. Sekiranya kamu hanyalah beribadat, tunduk, patuh kepadanya. Dan inilah kita lihat begitu indah perjalanan matahari, bulan dan sebagainya ini dikira, dilihat dan dikaji datanya. Kita dah belajar cerap di banyak tempat di negara kita. Ada di Morib, ada di Malaka, ada di Pulau Pinang, ada di Langkawi, ada di Sabah. Kita ambil data yang harus diambil dan dia sangat selari dengan teori. Maksudnya sunnatullah ini tidak pernah bertukar. Dan itulah keindahan apa yang berlaku. Dan Allah menyebut tusabbihu lahu as-samawati was-sab'u wa radhu fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Surah Al-An'am. Bertasbih kepada Allah seluruh langit yang tujuh. Bertasbih kepada Allah seluruh bumi dan seluruh di antara langit dan bumi. Wa in min syai'in, tak ada satu pun langit dan bumi kecuali mereka bertasbih kepada Allah. Dan itulah, tetapi kamu tidak faham tasbih mereka. Dan sesungguhnya Allah, dialah Maha Halim, Maha Penyantun, lagi Maha Pengampun. Dia sedang bertasbih, dia sedang bersujud. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Kamu tak faham dia tasbih. Dan oleh sebab dia bertasbih, itulah sebab dia tak pernah silap dalam perjalanannya. Dan gerhana akan tetap berlaku selagi itulah dikehendaki oleh penciptanya. Dan matahari tetap naik sebagaimana yang telah berlaku sebelum ini. Sebab dialah makhluk yang sangat patuh, sami'na wa ata'na. Tak pernah dia silap sekalipun. Bayangkan matahari silap sekali saja. 1 jam. Jangan setengah jam. Matahari berhenti di atas. Jangan setengah jam. 2 second. Matahari berhenti di atasnya. Apa berlaku? Seluruh alam akan rosak. Bayangkan kereta
kita tengah laju, break, 2 saat, apa berlaku? Semua momentum ke depan. Dan bumi juga demikian. Sekiranya berhenti hanya 2 second, seluruh bukit akan tercabut daripada tempat dia. Itu pengiraan saintis. Dan subhanallah, tidak pernah berlaku. Tak pernah silap, walau even 1 second. Tetapi hati kita, kadang-kadang lewat 2 minit. Kadang-kadang setengah jam. Kadang-kadang lekat atas landasannya. Tak turun-turun. Bayangkan matahari lekat di atas sana. Tak dapat kita bayangkan. Itulah yang untuk kita renungi. Semakin lama kita renungi, semakin kecil kita. Berbanding dengan apa yang ada sekarang, semakin tinggi belajar, pergi belajar ke Eropah, balik makin angkuh. Walhamdulillah. Dalam skema Islam, semakin lama kita pelajari, semakin tunduk, semakin kecil perasaan kita. Itulah sifat ulul albab yang kita maksudkan tadi. Kita lihat seluruh alam semesta bersujud, bertasbih. Bahkan seluruh Allah menyebutkan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tak ada satu pun di langit dan di bumi kecuali mereka bertasbih. Pohon bertasbih, gunung bertasbih, langit bertasbih, bumi bertasbih, seluruh bertasbih. Pagi-pagi ayam sebelum kita bangkit dia bertasbih, dia berkokok, dia bertasbih. Sebelum kita bangun burung telah bertasbih. Katak bertasbih, kita kata-kata panggil hujan, tidak, dia bertasbih, bersyukur nikmat Allah akan datang sekejap lagi. Yang lupa manusia. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Ini besi, ferrum 5627. Yang tengah-tengahnya ada proton. Di sekelilingnya ada elektron yang sentiasa bertasbih, tak pernah berhenti. Yang menimbulkan elektrisiti ini. Elektrisiti ini ialah manifestasi daripada bergeraknya atom. Sekiranya elektron tidak bergerak, maka tidak ada elektrik. Elektrik datang daripada elektron. Kita tak nampak elektron, tapi kita justify wujud elektron berdasarkan ada elektrik. Elektrisiti ialah sifat daripada elektron. Elektron tak nampak, tapi sifat dia nampak. Itulah kita sebut, kenalilah alam semesta ini, dan kita kenalilah penciptanya. Pencipta tak dapat lihat, tetapi sifatnya, keagungannya kita lihat dalam ciptaannya. Itulah untuk kita ambil iktibar. Dan profesor ini cukup indah. Profesor William Brown, berkali kita telah sebut sebelum ini di tempat lain. Dia mengkaji pohon. Dan dia ahli biologi. Dan juga saintis. Dia baru ada alat ultrasound yang dia nama ZBMed. Sangat sensitif. Merakamkan gelombang yang keluar daripada pohon yang sangat kecil. Rupa-rupanya pertama kali dia dapat rekodkan pohon mengeluarkan gelombang. Lalu dia ambil gambar yang kecil, sangat kecil, tak pernah dirakamkan. Tapi alat ini, nanoteknologi ini, yang dia panggil ZMed ultrasound ini, dapat merekodkan pohon keluar gelombang yang sangat indah. Dibesarkan. Sama seperti kita sebut, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pohon bertasbih sepanjang malam. Dia pertama kali merekodkan pohon bertasbih dan suara tasbihnya sama, kita sebut subhanallah, subhanallah. Dia keluar gelombang yang sama. Dan subhanallah, dia memeluk Islam. Inilah orang yang mengkaji atas dasar ulul albab. Dan dia mengkaji dan berakhir dengan pengakuan terhadap keagungan ilahi. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah. Malaikat menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah, dan orang yang berdiri dengan ilmu, andai dengan ilmunya, sama-sama menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah. Dan ini barangkali satu contoh. Orang yang mengkaji dengan ikhlas dan dia berakhir dengan la ilaha illallah, itulah matlamat ulul albab. Siapa saja yang mengkaji dengan ikhlas, dia akan melihat keindahan ilahi, keagungan ilahi dalam setiap ciptaannya. Dan itulah yang maksudnya dengan ulul albab. Hari ini kita lihat kita hilang dimensi ini. Universiti tempatan hilang, universiti luar negara hilang, bahkan universiti Arab pun hilang dimensi ini. Ada satu kumpulan tripartite yang ingin kembalikan semula dimensi yang kita maksudkan tadi. Pergi ke Universiti King Abdul Aziz, Jeddah, dan cerita perkara ini. Apa jawab pensyarah dia? Kami tak pernah dengar ini, tak pernah ada sebelum ini. Mana boleh gabungkan Al-Quran dengan sains? Sains lah, Al-Quran. Ini jawapan King Abdul Aziz. Macam mana kita nak buat MOU? Pensyarah dia semua dia dilatih di Amerika. Sama seperti universiti di Amerika. Sama seperti England yang mengajar tentang fizik, kimia, biologi
di Masjid Al-Anzih sama seperti barat, tak ada beza. Bagaimana kita nak sedarkan mereka? Mereka yang bawa simbol Islam, kita hanyalah pengikut barangkali. Tapi bila kita cadangkan, mereka kata tak pernah dia terfikir bahawa Al-Quran dengan sains boleh dipadukan. Ini pandangan barat. Dan bagaimana kita nak mulakan? Dan barangkali kita bercakap sebagai teori dan barangkali sukar untuk kita laksanakan. Tetapi tugas kita lah berjuang. Kemenangan ialah urusan ilahi. Kita lihat profesor ini. Profesor ini yang mengkaji tentang oceanografi, tentang lautan. Sepanjang hayatnya. Dan dia temui satu maklumat yang sungguh-sungguh ganjil. Di bawah lautan Pasifik terdapat gunung air tawar yang sangat banyak. Dan dia berada di bawah lautan Pasifik. Air ini air tawar. Air tawar ini tidak bercampur dengan air masin. Dan ini menyalahi hukum fizik. Hukum fizik mengatakan air tawar mesti berada di atas. Ketepatan dia 1 gram per sentimeter cube. Dan air masin 1,0205 gram per sentimeter cube. Bermakna air tawar tidak boleh berada di bawah air masin. Tetapi yang berlaku sebaliknya. Dan dia tidak boleh fikir lagi. Tidak mengikut hukum fizik. Hukum fizik sebenarnya hukum ilahi. Kita kata graviti, letak batu di atas, jatuh ke bawah. Tetapi cicak tak jatuh pun, tak berlaku pun. Maka mana kita nak katakan bahawa graviti berlaku sentiasa? Dalam sains, kalau kita ada matahari dan bumi. Kalau graviti berlaku, bumi akan ditarik ke dalam matahari. Dan mereka akan bersatu, musnah, hancur, katastrofi. Tetapi tidak berlaku. Bermaksud graviti tidak berlaku. Yang berlaku ialah sunatullah. Kalau Allah kehendaki batu jatuh, dia jatuh. Kalau Allah kehendaki cicak tak jatuh, tak jatuh. Ada gam ke kat tangan cicak? Tak ada. Tapi dia sebagai counter example. Bukan graviti, tetapi sunatullah. Inilah yang berlaku seperti peristiwa ini. Air tawar di bawah, air masin di atas, ini sunatullah. Dan profesor ini diberi ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwa alladzi marajal bahraini hadza azbun furatun wa hadza milhun ujaj. Wajar bainahuma barzahab wa hajran mahjura. Dan dialah Allah yang pertemukan dua lautan, yang satu ini air tawar, yang ini air masin. Yang kedua-duanya tidak bercampur dan mereka ada dinding, ada barzah, ada dinding yang memisahkan mereka, yang mereka tidak boleh melampaui satu sama lain. Dan dia memeluk Islam. Ini dua contoh bagaimanakah mereka yang mengkaji dengan ikhlas, mereka temui sunatullah dan mereka menemui kebenaran ini menerusi kajian kedua-duanya. Dan apabila profesor ini beritahu bahawa Al-Quran memberitahu ini, dan dia mengatakan saya orang pertama. Saya orang pertama yang mengetahui air laut dan air masin, air tawar dan air masin tidak bercampur di dasar laut. Maka dia orang pertama. Dia orang yang paling pakar dalam ini. Sama seperti profesor ini. Dia orang pertama yang merekodkan pohon bertasbih. Dan ketika Nabi Musa, siapakah yang mengakui Nabi Musa? Ialah ahli sihir. Yang paling pakar dalam sihir. Dia mengakui bahawa mukjizat Nabi Musa ini bukan sihir. Dan sebagaimana orang yang paling pakar dalam bidang itulah yang menerima Islam, dan itulah maksud barangkali daripada paradigm yang kita maksudkan ulul albab, ialah untuk melihat dalam dua dimensi dalam kesepaduan yang sama. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikah wa ulul ilmi iqaman bil qist. Dan mereka yang mengkaji ilmu dengan adil dan amanah, dia akan mengakui tiada Tuhan melainkan Allah. Maksudnya mereka yang tidak temui Tuhan, mereka tidak adil dalam kajian mereka. Mereka mengkaji selain pada Allah. Mereka pergi kerana sijil barangkali, professionalism, sebab-sebab lain. Kalau kita ikhlas dengan ilahi, kita akan temui Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dalam setiap ilmu, dalam biologi, dalam fisiologi, dalam fizik, dalam matematik, kita akan berakhir dengan kalimah yang sama. Sebab ilmu datang daripada sumber yang sama. Dan manusia mengkaji sunatullah. Dan kita akan temui keagungan ilahi dalam setiap bidang yang kita ceburi. Gunung bertasbih, gunung yang perkasa bertasbih. Fafahamna Sulaiman, dan kami fahamkan Nabi Sulaiman. Wa kullan ataina hukman wa hilma, dan kedua-duanya Nabi Daud dan Sulaiman kami kurniakan hikmah dan juga ilmu.
Wasahana mal Daud al-jibal yusabbihna wat-tayr, dan kami pemudahkan bersama Nabi Daud gunung ganang yang bertasbih bersamanya, burung-burung yang sama-sama bertasbih. Wa kunna fa'ilin, dan kami pasti melakukannya. Inilah yang berlaku bukan sahaja seluruh manusia yang bertasbih, gunung yang perkasa. Dalam tafsir kita lihat, dengar bunyi bersama dengan Nabi Daud. Mereka bergema, bertasbih. Itu mukjizat Nabi Daud. Dan makhluk yang perkasa tunduk bertasbih. Tetapi Allah menceritakan ada orang yang lebih keras hatinya daripada gunung batu ini. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarah aw ashadu qaswah, ada kata qaswah. Wa inna min hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Shadaqallahu azim. Kemudian hati orang Yahudi ini menjadi keras selepas peristiwa penyembelihan lembu, seperti batu kerasnya. Au asyaddu qaswah, kata ahli tafsir au ini adalah bal, bermakna bal, bahkan lebih keras daripada batu. Hati orang Yahudi ini bahkan lebih keras daripada batu. Sebab wa inna min hijarati lama yatafajjaru minhu anhar, daripada batu keluar sungai. Pecah daripada sungai, batu keluar anak sungai. Maksudnya hati orang Yahudi lebih keras daripada batu. Wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minha, yang lainnya pecah, keluar air daripada celahnya. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, yang lain jatuh turun ke bawah kerana takut kepada Allah, bukan graviti. Jisim batu jatuh ke bawah atas gunung kerana dia takut kepada Allah. Allah telah takdirkan jatuh. Jatuhlah dia. Bukan graviti. Memang graviti istilahnya. Tetapi di sebaliknya ialah dia adalah hamba Allah yang patuh. Dan dia melakukan apa yang dikehendakinya. Selagi Allah kehendaki melakukan demikian, batu jatuh ke bawah. Dan hari kiamat barangkali tidak jatuh ke bawah. Dia akan keluar daripada bumi ini. Sebagaimana ayat-ayat yang lain. Inilah batu tidak sekeras yang kita sangkakan. Di celah-celahnya keluar anak sungai dan batu jatuh karena takut kepada Allah. Inilah dimensi ulul albab. Bukan graviti semata-mata. Graviti itulah sunnatullah. Dan kita lihat ilmu Malka dalam konteks kita mengkaji graviti sebelum lahir Newton lagi. Dia mengatakan bahawa al-ajsam as-saqitah sukutan khurran li muqamatil hawa li tasaqatal ajsam al-mukhtalifah asaqal al-ayha bi nafsi sur'ah. Kalau batu yang kecil, batu yang besar lepas, dia akan sampai ke bawah sama sekali. Disebabkan oleh graviti. Sunnatullah, kata Ibn Malka. Saintis yang hidup dalam kurun yang ke-14, 15, 13. Dan dia telah selesai menceritakan tentang graviti. Menceritakan kemudian datang zaman Al-Biruni, kurun yang ke-10 dan 11. Menceritakan dalam peristiwa graviti, peristiwa gerhana matahari dan bulan, ketika itu graviti menarik antara satu sama lain. Sebab itu bila berlaku gerhana, maka kita lihat berat kita bertambah. Ini dinyatakan oleh Al-Biruni. Ini sebab tarikan. Bila dua objek berada dalam satu garis yang sama, maka graviti tarikan bertambah. Jadi terangkan dalam kurun 10. Ketika itu Eropah belum ada. England sedang berperang ketika itu. Anglo dengan Saxon sedang berperang. Mereka membentuk kerajaan kurun yang ke-11. Tetapi mereka tidak nyatakan ini. Inilah yang dikaji, yang dipelajari di Andalusia, Spanyol sekarang. Yang kemudian ilmu ini merebak ke seluruh Eropah. Disebabkan umat Islam yang membina universiti-universiti di Eropah. Universiti-universiti di Andalusia namanya Universiti Cordoba, Universiti Barcelona, Universiti Madrid, Universiti Malacca, sekarang disebut Malaga. Itulah universiti Islam yang dibina oleh Khalifah Islam. Kemudian umat Islam, murid-murid Ibn Rushd bina universiti Islam yang pertama di luar Eropah. Universiti apa? Universiti Sorbonne, Universiti de Paris. Itu universiti pertama yang dibina oleh umat Islam di luar daripada negara Islam. Dan sampai sekarang pun ini universiti terbaik dunia. Bukan Oxford, tetapi Universiti Sorbonne. Universiti de Paris. Lepas ni tengok Google, apakah Universiti Sorbonne? Berapa orang kau Malaysia yang masuk Sorbonne? Ini universiti pertama yang dibina oleh murid-murid Ibn Rushd. Oleh sebab itu Eropah berterima kasih pada Islam yang bawa ilmu ini ke Paris. Lepas itu murid-murid Ibn Rushd pergi ke Jerman, buka 3 buah universiti. Universiti pertama Universiti Frankfurt,
Yang kedua Munich, yang ketiga Lawrence. 3 universiti ini dibuka oleh murid-murid Ibn Rushd. Dan sekali lagi Barat tidak pernah tulis sejarah ini. Kemudian salah seorang daripada murid pada Ibn Rushd bernama Dimoli, seorang Yahudi, menyeberang ke Selat British dan menubuhkan Universiti Islam pertama di sana. Bukan Universiti Islam dalam konteks akidah, tetapi dalam model Universiti Islam. Universiti Oxford dibina oleh murid Ibn Rushd bernama Dimoli, seorang Yahudi. Oleh sebab itu pakaian Oxford masih pakai jubah sampai hari ini. Simbol intelektual ketika itu pakai serban. Dan inilah yang dipelajarinya sehingga akhirnya sampai kepada Galileo dan Copernicus. Itu sebab Copernicus mengatakan, apakah Al-Biruni ini malaikat ataupun manusia? Sebab dia kira tepat. Dan ini ilmu Islam yang telah berlalu. Hari ini kita menumpang ilmu orang lain. Kalau dulu orang lain datang ke Andalusia pelajari ilmu Islam, tetapi hari ini kita yang pergi ke sana. Kita semua ini bekas latihan mereka di Barat. Tetapi sekiranya kita bawa balik apa yang mereka ajar sepenuhnya dengan value system mereka, maka kita tidak jadi lebih baik pada mereka. Oleh sebab itu kita harus mengubah dan tapis ilmu yang mereka ada. Ambil teknologinya, bukan value-nya. Value-nya lah sistem nilai yang sebaliknya, yang mereka tidak bina berdasarkan pada apa yang kita sebut sebagai paradigm ulul albab yang kita masukkan ini. Inilah yang dikaji oleh Newton. Newton lahir kurun yang ke-17. Lalu dia salin balik tulisan yang ditulis oleh Biruni dan dia mengakui, if I can see further because I'm standing upon giant shoulder. Sekiranya saya dapat menulis banyak dalam ilmu fizik sebab saya berdiri di atas belakang gergasi. Gergasi yang dimaksudkan ialah umat Islam. Inilah yang sebenarnya, dan Barat segera mengisytiharkan. Satu hari Newton duduk bawah pokok apple dan jatuh buah apple, dan dia asaskan graviti, pembohongan yang sampai hari ini diajar di sekolah. Pembohongan inilah untuk menunjukkan bahawa kita terima ilmu daripada Barat sebagai mesej bahawa kita tidak ada apa-apa, dan untuk menjustifikan bila kami datang, kami temui Pulau Pinang tidak ada orang, dan Raffles Francis Light was the founder of Penang. Kemudian dia sampai ke Singapura, tak ada orang. Kami bukanya, Raffles was the founder of Singapore. Hafal, negara sudah merdeka, sejarah masih terjajah. Apatah lagi sistem pendidikan masih terjajah sampai hari ini. Maafkan saya, sebab kita sedang bincang tentang ulul albab yang telah jauh ditinggalkan. Dan dalam sejarah pun mereka bawa cerita karut ini, bahawa buah apple jatuh dan Newton pun mengasaskan graviti. Pembohongan yang besar yang masih ada dalam buku teks kita di Malaysia. Dan digambarkan syarikat Apple yang mengambil daripada cerita ini barangkali, yang mengambil cerita daripada Adam dan Eve, Nabi Adam dan Hawa yang makan separuh buah apple, itulah yang syarikat Apple sekarang. Mereka ada value system di sebalik setiap syarikat mereka. Kita lihat Allah menyebut, alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh wasyamsu wal qamar wan nujum wal jibal was sajad wad dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqqal azab wa may yuhnillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Sadaqal azim. Dan apakah kamu tidak lihat bahawa bersujud pada Allah seluruh yang ada langit dan bumi? Matahari bersujud, bulan bersujud, bintang bersujud, gunung ganang bersujud, pohon bersujud, binatang melata bersujud, dan ramai manusia yang bersujud. Alhamdulillah kita semua bersujud. Wa kasirun haqqal azab, ramai lagi yang tidak bersujud, yang berhak azab Allah ke atasnya. Wa may yuhnillah, siapa yang Allah hinakan dia, fama lahu mikrim, dan siapa yang dapat muliakan dia, innallah yaf'alu ma yasha, dan Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Dan kita lihat seluruh alam semesta sedang bersujud. Inilah membezakan kita dengan mereka. Mereka mengatakan law of nature, kita mengatakan law of God, law of Allah, sunnatullah, yang bekerja kerana dia makhluk yang tidak ada pilihan. Dia terpaksa melakukannya. Manusia diberi pilihan. Pilihan, setiap dipilihan ada tanggungjawab. Seluruh alam semesta dia Muslim. Muslim dalam konteks tunduk dan patuh, surrender, dan tidak ada alternatif untuk membantah. Jangan risau negara. Pohon sudah Islam, langit sudah Islam. Kita masyarakat yang perlu diislamkan. Islam dalam konteks tunduk dan patuh. Dan itulah barangkali nilai ulul albab yang kita masukkan di sini. Alam semesta sedang bertawaf. Mereka patuh bergerak daripada kanan ke kiri anti-clockwise.
Di tengah-tengahnya ada makhluk yang saintis sebut the black holes. Yang di atas ada 7 langit, sama seperti kita sedang bertawaf di bawah. Di bawah, di tengah-tengahnya ada Blackstone, Hajar Aswad, kanan ke kiri, menjadikan Hajar Aswad sebagai rujukan. Di atas mereka jadikan Blackstone, black hole sebagai rujukan. 7 langit, dan di bawah 7 keliling. Di atas mereka sedang bertasbih, di bawah kita sedang bertalbiyah, sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarikalah. Di atas yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh, menggambarkan simbol yang sama. Kedua-dua ialah patuh. Dan bayangkan musim haji, seorang jemaah haji dengan pakaian putih atas dan bawah seolah sebiji bintang, yang sedang bertawaf mengelilingi galaksinya, simbolnya sama. Dan di atas sedang bertasbih, sedang tunduk, dan kita datang daripada jauh dan datang memenuhi panggilan ini. Labbaik Allah, kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Sama saja, sifat yang sama untuk kita renungi, dan itulah sunatullah. Sujud, simbol kepatuhan yang agung. Berbisik ke bumi, suara dengar di langit. Subhanallah, inilah salat. Salat, seluruh alam semesta sedang bersalat dalam konteks mereka masing-masing, bertasbih dan bersujud. Dan simbolnya kita juga di atas muka bumi, sedang menumpang di bumi Allah, berpayung dengan langit Allah, menghisap oksigen Allah, dan menggunakan rezeki Allah. Kadang-kadang subhanallah, walzubillah, menentang syariat Allah. Apakah manusia jenis ini? Dan simbol salat ialah simbol kepatuhan. Tunduk ke atas bumi, tempat yang paling mulia, diletakkan tempat yang paling bawah. Simbol pengabdian, dan inilah simbol kemuncak kepada paradigm ulul albab. Tetapi sayang, inilah yang disebut ayuhal ikhwatul ahbab, as-salat imanuddin. Salat ialah tiang agama, wa isamul yakin, dan dialah tali keyakinan, wasiatul qurbat, dan penghulu segala ibadat, wa wartul ata'an mi'rajul mu'min ila rabbis ardi was samawat, wa rukun al-wahid al-mutakarrar min arkan Islam alladzi la yasqut bihal, dan dia tidak pernah jatuh dalam keadaan apa sekali ke solat. Dalam peperangan, dalam kesusahan, hatta dalam sakit pun Islam, solat tak pernah gugur, kecuali untuk mereka yang telah diberikan kelonggaran Allah sebagaimana wanita dan sebagainya. Wahia rukun al-Islam al-kan asasul bunyan wa awluma yuhasab anhu al-maru yaumul qiyamah, dan perkara yang paling pertama yang dihisab hari kiamat ialah solat. Wa la yaflahul mu'min illa biha qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyun, dan berjayalah sesungguhnya orang mukmin yang khusyuk dalam solatnya, senang bercakap, suka untuk laksanakan. Dan untuk sampai kepada tahap pengabdian sebagaimana seluruh langit dan bumi, maka ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat Al-Qur'an inilah, kalau kita jadikan sebahagian daripada bacaan ayat kita untuk solat, barangkali menambahkan perasaan untuk kita sama-sama bersujud kepada Allah SWT. Walillahi yasjudu ma fis samawati min dabbati wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Dan bersujud kepada Allah seluruh yang langit dan bumi, dan seluruh binatang melata sedang bersujud, malaikat juga demikian, dan mereka tunduk patuh, dan mereka tidak pernah menyombong diri. Itulah sifat. Dan dalam konteks solat, dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud, idza arafa yaminahu min shimalihi famurhu bis salah. Bila anak itu dapat bezakan ini kanan, ini kiri, suruh dia solat. Berapa usianya? Barangkali 4 tahun sudah boleh membezakannya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah spesifik 7 tahun. Oleh sebab itulah ulama mengatakan bahawa ada 4 tahun ke 7 tahun inilah harus kita mulakan minta dia solat, dan 10 tahun dipukul dalam hadis yang lain. Tapi sayang, negara kita, data yang diambil oleh pengkaji-pengkaji menunjukkan bahawa solat bukan perkara utama negara. Di Kuala Lumpur, kajian ini dilakukan tahun 80-an dulu, hanya 20% yang solat. 80% tidak solat. Saya tidak tahu apakah benar tidak data ini, tetapi ini tahun 80-an dilakukan oleh sekumpulan pengkaji dia. Saya tak tahu bagaimana data dia pungut, tetapi hasilnya demikian. Barangkali kita harap dia tidak betul, kita harap lebih ramai yang solat, tetapi sayang kalau ini benar, menunjukkan kita dalam keadaan yang sangat-sangat bahaya. Kita gagal 20%, maka dalam perperiksaan gagal total. Bermaksud kalaulah ini diambil kira sebagai solat sebagai indeks kita di negara kita dalam konteks Kuala Lumpur,
markah yang solah ialah 20%, maksudnya gagal total. Tetapi itulah hakikatnya. 20 tahun kemudian dilakukan kajian balik, didapati bahawa peringkat peratus telah meningkat, 30% telah solat di Kuala Lumpur. Maksudnya 7% tidak solat lagi. Saya tidak tahu apakah benar atau tidak. Barangkali pelajar ataupun para peminat, pencinta ilmu, pencinta agama, lakukan kajian sekali lagi. Ikhlas, lakukan data yang lebih data. Dan ini menggambarkan apakah yang berlaku. Dan apakah yang kita kejar. Hidup dunia sangat-sangat sedikit masanya. Dan sekiralah ini menggambarkan sesuatu yang benar, maka alangkah malangnya. Dan kita lihat dalam kajian lain, mereka yang sakit mengunjungi hospital di Terengganu, yang paling baik barangkali. Yang solat hanyalah 20%. Ketika kita sudah nazak, sudah menghampiri dunia akhirat, maka masih lagi data menunjukkan kita ringankan solat. Dan inilah yang barangkali, kalau kita bandingkan seluruh alam semesta sedang tunduk patuh pada penciptanya, maka apakah kita ada alternatif untuk melakukan sebaliknya? Inilah yang barangkali saya banyak bercakap, tetapi apakah nak sampai kepada maksud yang sebenarnya, itu satu perkara yang sangat sukar untuk kita lakukan. Tetapi inilah kewajipan untuk kita sama-sama lakukan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul hakim. Dan Allah, dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang paling baik amalannya? Itu tujuan kita hidup. Allah ciptakan hidup mati untuk sebagai tes. Wa huwal azizul hakim, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Hidup di atas muka bumi ialah dalam ujian. Seperti pelajar ambil peperiksaan. Semua kita dalam peperiksaan. Apa yang kita buat selepas mukallaf diberi markah. Buat baik dapat 10 markah. Menjabil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang buat kebaikan dapat 10 markah. Siapa yang buat dosa dapat tolak 1 markah. Wa man jabil sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Siapa yang buat dosa tolak 1 markah. Seluruhnya akan dikumpulkan sepanjang hidup. Daripada kita mukallaf sampai kita mati, semuanya dikumpulkan, dikira dan diberi ganjaran tanpa sedikit pun kezaliman. Wa hum la yuzlamun. Mereka tidak akan dizalimi. Keputusan adalah muktamad. Bahagialah mereka yang lulus dengan cemerlang A++. Semoga kita semuanya lulus A++. Celakalah mereka gagal. Peperiksaan ini peperiksaan muktamad, tiada ulangan, diberikan oleh pengadil yang maha adil, dan keputusan adalah muktamad. Bahagialah mereka lulus sebagaimana bahagialah mereka yang lulus, dan deritalah mereka yang gagal. Ini dewan peperiksaan kita. Bumi seluruhnya adalah dewan peperiksaan kita. Di mana saja kita berada, semuanya akan dimakah, termasuk kita berada dalam majlis ini. Mudah-mudahan kita dapat markah 10 markah penuh hari ini. Itulah maksud daripada ulama. Apa yang dia pelajari, guru yang mengajar, pelajar yang belajar, semuanya mendapat markah yang berganda-ganda sekiranya kita jadikan paradigma kita, matlamat kita dalam konteks ulama. Dan alangkah malang kita belajar 30 tahun barangkali, 20 tahun yang kita sia-siakan demikian. Berbeza dengan mereka yang dalam bidang akidah usuluddin itu berbeza barangkali, tetapi kita yang belajar di dalam asosiasi sekularisme, sekiranya kita tidak dekatkan kembali, maka alangkah ruginya bahawa matlamat kita bukan untuk akhirat tetapi untuk dunia semata-mata. Saya dan tuan-tuan, itulah barangkali nasihat orang tua kepada orang muda, untuk pegang dada kita lama-lama. Dan apakah hala kita setakat ini di atas landasannya betul ataupun sebaliknya? Kalau di atas betul, alhamdulillah. Sekiranya tidak betul, mari kita kembali ke jalan yang lurus, dan itulah matlamat daripada ulama. Untuk lulus peperiksaan ada teks dia. Pelajar yang tak lulus, tak baca teks untuk peperiksaan, dia gagal confirm. Yang tak baca teks confirm gagal. Ini teks kita. Teks kita ini Al-Quran. Daripada awal sampai akhir untuk kita baca, untuk kita faham, untuk kita amal, untuk kita laksanakan. Tak ada excuse. Itulah teks untuk peperiksaan, dan inilah yang menjanji lulus atau gagal kita bergantung setakat mana kita pegang dia sebagai teks peperiksaan kita. Ini dunia kita, just one dot. Dunia kita yang diambil oleh kapal angkasa mereka. Mereka naik ke langit,
Mereka ada alat, mereka ambil gambar bumi kita, just one dot, nampak tak? Di sebelah kanan. Yang ada arrow itu, bumi kita. Terguling-guling, terkiang-kiang di seluruh alam semesta, tak ada siapa yang pegang kecuali rahmat ilahi. Dan satu masa dia akan berakhir. Ini gambar dia mereka ambil. Kita lihat angkasawan kita hari itu, dia keluar pada bumi, meninggalkan dunia. Datuk Muzaffar telah meninggal dunia. Kemudian dia kembali semula sebulan kemudian. Kita kalau keluar dunia, maka berakhirlah, tak kembali lagi. Tapi Datuk Muzaffar dia bernasib baik, dia meninggal dunia dan kembali ke dunia semula. Subhanallah. Dan dunia sangat kecil, just one dot. Dan dia sedang terguling-guling di langit Allah yang sangat perkasa, mega. Dan kita bayangkan kita duduk atas muka bumi ini, bukan di atas penuh bumi, di Malaysia yang kecil, tak nampak pada dalam skema bumi. Itulah kita. Dan kullu man 'alaiha fan, seluruh di atas muka bumi akan musnah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal Allah SWT yang mulia, yang sangat mulia. Itulah Allah yang kekal. Semua makhluk akan berakhir, termasuklah matahari. Ini bintang juga berakhir. Ini bintang yang diambil oleh mereka dengan spektrometer, menggambarkan sesuatu. Kita nampak dengan mata kita semua bintang warna putih. Tidak. Dari segi usia dia, dari segi kepanasan dia berbeza-beza. Setiap bintang itu seperti kita juga dilahirkan, kemudian dia besar, dia tua dan dia mati. Yang mati warnanya, yang hampir mati warna merah. Lihat. Yang warna merah itu maksudnya dia sudah hampir mati. Ingat, matahari ialah sebuah bintang. Apa warna matahari kita? Kalau kita lihat, bumi ataupun matahari asalnya tidak ada, bintang tidak ada asalnya. Tiba-tiba berlaku kumpulan bintang, kata saintis. Di situ berlakulah keluar api, entah macam mana berlaku, mereka tidak berhujat kepada ilahi. Maka sukar untuk mereka untuk menjustifikan bagaimana wujud bintang. Tetapi dari segi konteks perhatian mereka, bintang spektrum yang mula ketika bintang mula terjadi warnanya biru. Kemudian dia bertukar menjadi putih spektrumnya. Kemudian kuning, walaupun spektrum barangkali tidak ada putih. Kuning, kemudian merah. Dan merah maksudnya bintang itu sudah berada di hayat terakhir. Dan kita lihat wajah bintang kita bernama matahari. Ini bintang kita yang paling dekat. Dan spektrumnya kuning kemerahan. Maksudnya dia berada di akhir hayatnya. Dan Al-Quran mengatakan, Iza syamsu kuwirat, apabila matahari padam. Saintis mengatakan matahari sudah hampir padam. Dan dia membakar setiap saat berjuta bilion tan gas hidrogen dan helium yang untuk memberikan kita cahaya percuma. Dan dia membakarkan diri kita, membakarkan dirinya untuk memberikan kita cahaya percuma. Dan Allah tidak minta kita bayar sedikit pun. Kalau kita kena bayar bil matahari sama seperti bil tenaga nasional, agak-agaknya berapa banyak kita harus bayar? Cuba pelajar kira, saya suruh pelajar saya kira, dia kata 1 jam cahaya matahari kalau nak bayar tak cukup seluruh yang ada di atas muka bumi. Subhanallah. Tak perlu bayar, percuma saja. Kalau nak bayar, sebut alhamdulillah, bukan dengan mulut, daripada rongga dada. Alhamdulillah, kalau ingat setahun sekali. Mari kita sebut alhamdulillah sekali. Alhamdulillah kerana cahaya yang percuma. Inilah maksud daripada ulama. Setiap yang kita lihat ialah keagungan ilahi. Matahari yang ada, setiap yang bermula akan berakhir. Dan pelajar lihat bagaimanakah dia membakar seluruh dirinya. Dan kadang-kadang keluar tsunami daripada matahari, dia membakar dengan begitu kuat dan sampai ke hujung, ke kawasan yang hampir dengan sempadan. Kalaulah dia punya tsunami itu sampai dan dilindungi oleh lapisan, pelbagai lapisan untuk sampai ke bumi. Dan dia membakar dirinya. Subhanallah. Kalau kita lihat bagaimanakah maraknya nyala di atas permukaan matahari untuk memberikan kita cahaya percuma, dan akhirnya dia akan berakhir. Apabila bintang telah mati, dia bertukar menjadi supernova, ataupun kita panggil bintang berekor. Ini maksudnya satu bintang telah berakhir. Dan sekiranya berlaku kepada matahari hari ini, matahari kita juga akan berakhir di sini. Allah menyebut dalam banyak ayat, Iza syamsu kuwirat, wa iza sama'u fatarat, wa idzal kawakibu intasarat, wa idzal biharu fujirat. Dan itu semua menggambarkan perkara yang sama, kemusnahan total. Dan
Apabila tidak ada bintang, maka tidak ada cahaya, sebarang cahaya. Kelas hari ini pun kita batal. Dan mereka mengatakan seluruh bintang yang mati berkumpul pada satu tempat yang namanya black holes. Wallahu alam. Dan seorang saintis Muslim bernama Dr. Zaghlul Najjar, dia cuba identify di antara black holes dengan ayat ini. Fala uqsimul khunnas al-jawaril kunnas. Hanya Allah yang tahu apakah maksudnya. Allah bersumpah dengan khunnas. Khunnas dalam konteks bahasa Arab maksudnya sesuatu yang tak dapat dilihat. Seperti jin itu khunnas, tak dapat dilihat. Sifat dia lagi al-jawar, yang bergerak laju. Al-kunnas dan menghisap. Al-kunnas, vacuum cleaner kita dalam bahasa Arab kita panggil apa? Vacuum cleaner. Vacuum cleaner kita panggil mukannisah. Katanya sama dengan kunnas. Dia menghisap. Dan sifat black holes ialah dia tak dapat dilihat, dan dia berlari laju, dan dia menghisap seluruh yang ada sekitarnya. Dan oleh sebab itulah Dr. Zaghlul Najjar berijtihad mengatakan barangkali wallahu alam, sebab mulam kali Allah bersumpah dengan makhluk ini. Sebab kalau kita lihat tafsir, mereka sebut wallahu alam bimuradih. Allah hanya Allah yang tahu dengan maksudnya. Ahli tafsir tidak berani mentafsirkannya. Seperti manusia juga, bintang asalnya tidak ada, kemudian remaja, dewasa, tua dan mati. Bila tua, dia menjadi black ataupun red giant, disebut dalam istilah sains, yang dia akan kembang sebelum dia pecah. Kalau matahari kembang, dia akan sampai ke bumi. Dan itulah, bumi akan berhancur. Sekiranya itu berlaku, kata saintis, dan kita tidak tahu apakah yang berlaku kecuali Allah sebut, iza syamsu kuwirat. Seperti juga manusia, asalnya tidak ada. Kita dilahirkan, menjadi kanak-kanak, menjadi remaja, dewasa, tua, dan mati. Oleh sebab itu kita juga mengalami peristiwa yang sama. Inilah fasa kita dalam perut ibu kita. Yang kamunya kita dilahirkan, menjerit, menangis, sebab kita terperanjat keluar daripada dunia ibu rahim ibu yang kita sangka besar, tiba-tiba masuk dalam alam ini yang penuh dengan pancaroba. Menjerit, menangis, terperanjat, dan kita terperanjat sekali lagi. Bila kita keluar dari dunia ini, masuk dalam dunia yang tanpa sepadan, alam barzah, kita akan terperanjat sekali lagi. Tengok orang mati macam mana, mata dia macam mana, terbeliak, menggambarkan sesuatu yang luar biasa. Tetapi tangannya menggenggam seperti ini, seolah dia kata, ini dunia saya yang punya. Beritahu dia, ini bukan anda yang punya. Bumi ini Allah yang punya. Anda tidak boleh ada hak untuk melaksanakan tanpa berdasarkan syariat Allah. Ini bumi yang Allah punya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan telinga dia. Takut dia besar, dia lupa bahawa bumi ini bukan dia yang punya. Dia tidak boleh tadbir dengan kehendaknya. Dia menumpang di bumi Allah. Dia menghirup oksigen Allah. Dia berpayung langit Allah. Dia menumpang di belakang bumi Allah. Dan dia harus patuh dengan syariat Allah. Dan jangan dia pandai-pandai, sebab dia hanyalah menumpang di bumi Allah di atas ihsan ilahi. Tetapi manusia inilah kadang-kadang lupa, bila besar dialah juara menentang. Dan inilah barangkali peringatan. Asalnya muda, macam penonton sekalian. Akhirnya masa itu handsome. Kemudian makin tua, dan tua tak handsome langsung. Ia wanita juga masa muda sangat cantik. Kemudian kulitnya telah kecut. Semakin lama semakin buruk dan hilang segala kecantikan. Rupa-rupanya cantik dia senipis kulit bawang je. Alangkah malang mereka yang menjaga kecantikan wajah, tetapi tidak menjaga kecantikan amal ibadat yang bakal kita akan ke sana. Dan Allah menyebut untuk lelaki, hatta idza balau asyuddah wa balau arba'ina sanatan qala rabbi auzani an asrukana madakallati an amtala wala widaya wala wan amru salihan tadah wa aslih li fi zurati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sadaqallahu azim. Ketika seorang lelaki itu sampai usia kemuncaknya, wa balawa, wa ini barangkali wa bayan, kalau tidak wa antaf, maksudnya yakni sampai usianya 40 tahun, maka harus dia berdoa seperti ini, Rabbi auzani, wahai Tuhanku, kurnialah perasaan untuk aku bersyukur padamu di atas segala nikmat yang telah Engkau berikan padaku, dan ke atas kedua ibu bapakku, wan amal salihan, supaya aku beramal soleh, taudah, yang Kau redai, waslih li fi zuriyati, dan perindahkanlah, perbaikilah diriku dalam kalangan zuriatku,
Ini tubtulaika, dan sekarang saya telah bertobat padamu. Wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku tunduk patuh sebagai seorang muslim. Usia 40 tahun ialah usia bertobat. Adik-adik masih muda, 20-an, baru 25, ada dah. Masih luas untuk bertobat. Yang sebaya saya, jadikan 40 tahun ialah usia untuk bertobat. Ini tubtu ilaika, sekarang saya telah taubat. Allah datang dengan fa'il madhi. Allah tak kata ini atubu ilaika, tak. Ini tubtu ilaika, saya telah taubat. Dan usia 40 tahun ialah untuk bertobat. 40 tahun, adik-adik masih muda, checkpoint. Checkpoint pertama. 50 tahun, checkpoint yang kedua. 60 tahun macam saya, alhamdulillah, checkpoint yang ketiga. Allah berikan usia yang sangat indah. Dalam keadaannya sihat, dapat bercakap dengan adik-adik. Satu nikmat yang berganda-ganda untuk saya kenang, bersyukur ke atas nikmat yang telah diberikan. Dan itu checkpoint yang terakhir barangkali. 70 tahun, checkpoint yang terakhir barangkali. Usia umat Muhammad antara 60 hingga 70 tahun. Dan itulah hayat di atas muka bumi. Allah berikan satu ayat yang khusus 40 tahun, ialah sebagai checkpoint untuk kita sama-sama lalui. Kalau Allah panjangkan, satu masa nikmat yang Allah berikan akan berakhir. Nikmat tanafus wa anta naim nikmatun la tuqdar bisamin. Dan nikmat kita bernafas sekarang, masuk keluar udara dengan sempurna, nikmat yang tak boleh dibanding dengan sebarang harga. Satu masa nikmat ini akan berakhir. Kita tahu nikmat yang kita alami ini apabila nikmat itu telah berakhir. Ketika kita masuk ICU, baru kita tahu bahawa nikmat yang kita Allah berikan selama ini sangat indah. Tetapi ketika nafas telah tersekat, maka baru orang sedar bahawa usia yang begitu lama telah disiakan. Wa'anzubillah. Ada seorang pakcik datang ke Darussyifaa barangkali, dan dia tak boleh tidur dah 7 malam. Ustaz, saya tak boleh tidur dah 7 malam. Apakah ubat yang saya perlu ambil? Lalu ustaz tanya, pakcik usia berapa sekarang? Usia pakcik 17 tahun. Maksudnya sebelum 7 malam ini pakcik dapat tidur dengan lenyap? Ya, hanya 7 malam. Kalau 7 malam baru tak boleh tidur, 60 tahun lebih boleh tidur dengan sempurna, tak ada apa-apalah 7 malam baru. Nikmat yang Allah berikan selama ini, pernah syukur tak? Subhanallah. Itulah untuk kita. Sama-sama kita renungi bahawa nikmat yang Allah berikan akan berakhir. Nak tahu nikmat yang kita sedang nikmat sekarang, pergi ke hospital. Kita lihat betapa nikmatnya kita yang sekarang bebas dengan kesihatan yang Allah berikan. Tengok, tanya pakcik dekat hospital, pakcik sakit apa? Pakcik tak boleh buang air dah sebulan. Subhanallah. Tak boleh buang air sebulan, macam mana seksanya? Orang tak boleh kencing, lagi dahsyat. Dan inilah nilai nikmat yang Allah berikan. Tetapi nikmat akan berakhir. Satu masa untuk perasaan di atas muka bumi telah berakhir. Berhenti menulis, tak boleh berhenti lagi. Ini ialah masa terakhir. Dan seluruh kertas peperiksaan akan dipungut, dan tidak ada penambahan satu markah pun selepas masa telah tamat. Setiap kita diberikan masa tertentu untuk menjawab soalan. Itulah soalan terakhir. Even one dot tak boleh kita masuk lagi dalam kertas peperiksaan. Telah berakhir. Even separuh daripada noktah pun tak boleh masuk lagi dah. Masa telah berakhir dan bumi juga berakhir. Kita berakhir, alam berakhir, langit berakhir, dan sekarang bumi kita telah pincang. Kenapa kita pincang? Saintis mengukur bahawa bumi kita telah begitu pincang. Ketika gempa bumi di Chile pada tahun 2010 yang lepas, bumi keluar daripada landasan dia, masuk balik, dan aksis dah terlari. Beberapa darjah menunjukkan bahawa bumi telah tidak seperti perjalanan yang asal. Perjalanannya telah pincang, dan inilah kita lihat gempa bumi yang banyak berlaku. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, hadis yang panjang, di antara tanda hari kiamat, la taqum as-saah, tidak berlaku hari kiamat, sehinggalah di antaranya banyaknya berlaku gempa bumi yang berlaku di atas muka bumi. Itu hikmah ilahi. Kita lihat tsunami berlaku di Aceh pada tahun 2004 lepas. Ratusan ribu umat telah terkorban. Gempa bumi yang begitu dahsyat mengakibatkan tsunami yang sangat dahsyat berlaku, yang kalau kita melawat ke Aceh, kita lihat bangunan ini. Ini kapal daripada Kuala, daripada pantai, dibawa oleh tsunami, melayang di udara sampai ke dalam kampung ini dan landing di situ sejauh 5 km. Bayangkan betapa hebatnya
arus yang membawa tsunami itu. Kapal ini masih berada di sana, dikatakan kapal apung. Kalau kita melawat Aceh, silalah melawat. Bukan kita untuk ambil iktibar betapa apabila datang kehendak ilahi, tak ada siapa yang dapat menahannya. Kita lihat inilah, kita melawat Museum Tsunami di Aceh, menulis nama-nama yang terkorban. Sepanjang dinding ini mencatatkan nama-nama mereka yang terkorban, yang dicatatkan terkorban, yang tertimbus, yang tidak dapat didetek, barangkali lebih ramai. Wallahu a'lam. Kita lihat juga Jepun juga mengalami gempa bumi yang hebat pada tahun 2011 yang lepas, sehingga negara maju itu kita lihat juga mengalami kemusnahan yang total. Laut yang sangat tinggi menenggelamkan sebahagian daripada pantainya, dan kita lihat betapakah yang ditinggalkan. Sampai sarak termasuklah sembahan mereka juga masih tersenyum di situ, tidak dapat menolong dirinya sendiri, apatah lagi untuk menolong orang lain. Ini sembahan orang Jepun, tetapi dia juga tersadai dalam tsunami. Itulah di antara yang kita dapat renungkan dalam peristiwa yang sangat dahsyat ini. Lebih-lebih lagi apabila kita menyaksikan yang berlaku di Sulawesi beberapa minggu lepas. Dahsyat 7.7 katanya skala Richter, yang berlaku di Chile lepas 9.1, yang mengubah paksi bumi. Yang ini belum ada data lagi, tetapi apa yang berlaku di Aceh lepas juga mengubah sebahagian daripada struktur strata bumi kita. Kawan kita di Jupen, Jabatan UKO, membuat simulasi bagaimanakah perubahan strata bumi selepas berlakunya gempa bumi di Aceh. Tetapi apa yang berlaku di Sulawesi ini belum dapat kita jangkakan betapa hebatnya strata bumi, yang 40 buah kampung jatuh demikian, berpusat-pusat sebelum jatuh. Subhanallah. Satu fenomena yang sangat-sangat menakutkan. Ini untuk kita renungi. Dan inilah kampung yang 40 ini diambil dari satelit. Yang sebelah kiri ini sebelum asalnya, yang sebelah kanan ini sebuah kampung, 40 buah kampung jatuh ke bawah. Saksi yang terselamat yang duduk kampung sebelah melihat pusaran seperti itu. Pusaran macam tsunami masuk dalam bumi. Dan bila masuk katanya keluar balik dan jatuh balik. Subhanallah. Itulah kehendak ilahi. Dan itulah di antara apa yang kita lihat depan mata kita. Statistiknya cukup menakutkan. Ribuan yang telah terkorban. Sama ada yang data yang lengkap ataupun data yang belum diambil sepenuhnya. Untuk kita renungi, bila datang azab Allah, cubaan Allah, yang baik pun tertimbus, yang tidak baik apatah lagi. Yang baik tertimbus, katanya hari itu ketika tsunami datang menjelang waktu maghrib, di masjid hanya ada 4 orang saja yang bersolat. 4 orang saja. Saya tidak tahu ini data yang disebut dalam berita. Dan di pantai mereka sedang memuja, mereka melakukan pujaan. Sebahagian mereka melakukan LGBT. Subhanallah. LGBT yang dikutuk sebagai perbuatan kaum Lut dilakukan kembali di pantai ini. Dan kita harus mengambil iktibar. Yang baik pun musnah, yang tak baik apatah lagi. Mereka semuanya telah terkubur. Dan untuk kita ambil renungan, apabila sampai janji Allah, maka tiada siapa yang dapat membantahnya. Ini watar berita yang disiarkan oleh Radio Indonesia, yang menceritakan sebelum, beberapa minggu sebelum peristiwa ini berlaku, ulama demi ulama telah pergi ke Bandar Palu ini menasihati supaya kembali ke jalan yang benar. Sebab LGBT ketika itu mereka mendaftar ahli LGBT saja 1,000 orang. Dan menjelang peristiwa yang berlaku pada Maghrib 28 September itu, katanya meningkat 1,400 orang LGBT. Yang mereka ada kelab, yang mereka daftar ahli secara resmi. Macam kita masuk kelab silat pencak lah agaknya. Silat tu kita daftarkan nama kita. Begitulah mereka daftarkan nama LGBT secara terbuka. Mereka memuja pantai. Mereka melakukan maksiat. Dan mereka ada pula yang sangat indah. Ada jabatan yang pergi situ mengikut kawan kita yang melawatnya. Dan di situlah mereka melakukan pemujaan dan sebagainya. Bila datang ujian Allah, yang baik kena, yang tak baik pun apatah lagi, maka kita harus ambil peringatan. Kita juga harus ambil ingatan apa yang sedang dirancang negara kita. Pesta arak yang sedang dirancangkan, Oktoberfest, saya tak tahu bila akan berlaku. Sangat-sangat menakutkan apabila kita mengundang perkara seperti ini. Yang baik akan terlibat. Kita berada dalam satu bahtera yang sama. Kita bimbang kalau ini telah melibat pada seluruh masyarakat. Dan katanya yang bermula Oktoberfest ini di Jerman. Orang Jerman datang ke Malaysia
kerana mereka sudah tidak dapat tahan dengan tahi arak di sana. Mereka datang ke negara kita untuk bebaskan mereka daripada itu. Apabila peristiwa ini dilakukan di Jerman, kita lihat jenayah yang sangat besar berlaku. Bila akal manusia telah hilang, maka mereka boleh lakukan apa saja jenayah. Dan kita mulakan negara kita. Ini satu benda yang sangat-sangat menyayat hati. Kita juga bimbang sebab ahli geologi mengatakan garis sesak ini yang pecah di seluruh bumi ini, yang mengeluarkan lahar gunung berapi ini, telah rekah dan sampai ke negara kita. Telah melalui Manjung, Kuala Lumpur, Bukit Tinggi, sangat-sangat menakutkan. Sebelum ini kita dikatakan bebas daripada kawasan gunung berapi, tetapi apa yang berlaku di dasar lautan sekarang telah merekah, dan merekah ini semakin lama semakin merebak, dan sekarang dia melalui Malaysia. Dan kita juga tidak selamat dari segi geologi. Dan apakah kita ingin menambahkan peristiwa ini supaya kita lebih cepat menerima undangannya? Gempa hampari Malaysia ini, ahli geologi mengatakan. Marilah kita kembali. Saya dan pendengar sekalian, mari kita hisap diri kita. Hidup di dunia ialah bukan untuk kita bersukaria, tetapi untuk tanggungjawab yang besar. Dan untuk bawa kembali masyarakat ke jalan yang benar. Dan itulah. Dan dunia akan berakhir. Allah menyebut izah sama fatarat, apabila langit pecah, wa izal kawakibun tasarat, apabila seluruh planet akan jatuh berterbangan, wa izal bihar fujarat, apabila lautan pun meruap dan kering, wa izal kubur bu'sirat, apabila seluruh kubur akan dibongkarkan, alimat nafsun ma qaddamat wa kharat, dan setiap jiwa akan tahu apa yang mereka buat di dunia dulu, yang dulu dan kemudian. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, apakah yang menipu kamu dari kamu beribadat pada Tuhan kamu? Ini adalah soalan al-infitar. Dunia akan berakhir, dan ini gambaran mereka. Dunia akan berakhir dan setiap yang bermula akan berakhir. Inilah model ulul albab yang sedang kita bincang sebagai penutup. Kita nak bina kembali pelajar kita dalam skim ini, tetapi saya lebih mudah bercakap daripada melaksanakan. Apa yang kita sebut ini jauh daripada apa yang dilaksanakan negara kita. Negara kita menganut pahaman positivism yang memisahkan di antara agama dengan sains. Tetapi alhamdulillah, kita lihat ada kesedaran di kalangan pendidik kita untuk kembali ke sekolah model ulul albab ini, iaitu yang dilaksanakan oleh Maktab Rendah Saimara, Kolej Mara, yang telah menubuhkan beberapa sekolah mereka untuk diadakan model ini. Sebab mereka mula sedar bahawa silibus kita pincang dalam konteks bahawa kesepaduan antara ayat Al-Qur'aniyah, antara iman dan sains ini tidak berlaku. Mereka mulakan beberapa buah, termasuklah yang saya bawa balik baru ini 2 minggu lepas, saya balik daripada MTS. Mereka mempunyai cita-cita yang sangat besar untuk melahirkan saintis yang bertakwa. Oleh sebab itu mereka mulakan dengan tahfiz. Pelajar dikendaki pelajari ilmu-ilmu sains yang biasa, tetapi dihiasi dengan tahfiz. Mereka diberikan kurikulum dan mereka jemput saya untuk sampaikan satu lecture, dan cukup indah sebab berbeza dengan pelajar lain. Mereka adalah pelajar yang sedang membentuk diri mereka untuk menjadikan kesepaduan antara iman dan sains ini dalam satu kesepaduan yang sama. Oleh sebab itu kita lihat usaha telah ada. Di antara universiti yang awal cuba menerapkan di antara nakli dan akli ini, antara Universiti Sains Islam Malaysia. Barangkali ada daripada pelajar di sini yang pegawai di sini yang keluar daripada USIM. Berbeza je USIM dengan USM. USM ialah universiti yang tidak ada Islam dalamnya. USIM ada Islam, Universiti Sains Islam, ada lebihnya Islam itu. Apa yang lebihnya? Oleh sebab itu dia mesti menunjukkan sesuatu yang lebih daripada USM. Dan mereka sedang menggabungkan antara nakli dan akli. Akli, ulul albab, wisdom, hikmah, benda yang sama. Dan itulah yang kita ingin kembali ke dalam kurikulum. Untuk dijelmakan dalam kurikulum, bukan sahaja teori yang ustaz bercakap di masjid, tetapi kita turun ke sekolah. Bermula di sekolah dan dicuba di beberapa universiti. Alhamdulillah USIM sekarang cuba melaksanakannya, tetapi peringkat yang sangat awal. Dan kita lihat juga, ini adalah USIM yang menjadikan Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu. Sebagaimana juga UIA, Universiti Islam di Gombak, menggunakan falsafah yang sama, bacalah. Baca bukan sembarang baca, tetapi baca dengan kalimah ilahi. Ini yang tidak ada sekarang. Baca dengan kalimah ilahi, dengan diri kita, dan termasuk kurikulum sendiri, termasuk dengan berakhir dengan kalimah ilahi. Tetapi sayang yang berlaku sekarang, tidak ada yang kita masukkan di sini. UPSI, universiti yang baru, Universiti Pendidikan,
menubuhkan satu pusat ulul albab. Tujuanlah untuk sampaikan mesej ini dalam konteks ulul albab kepada seluruh universiti. Mereka baru tubuh setahun lepas. Saya tak tahu apakah kejayaan yang mereka capai, tetapi mereka masih mencari-cari aliran apakah yang sebenarnya untuk disampaikan kepada seluruh pelajarnya. Mereka adalah satu center yang kecil, dan saya juga dijemput untuk berbincang pada mereka apakah yang harus kita lakukan kepada pelajar kita. Bagaimanakah kita nak gabungkan, bercakap lebih mudah daripada melaksanakannya. Sekarang ada contoh yang sedang berkembang negara kita. Mudah-mudahan inilah contoh yang bakal untuk dikembangkan dalam kurikulum yang akan datang. Perjalanan jauh bermula dengan langkah yang terawal. Langkah pertama inilah yang sedang berkembang. Sekurang-kurangnya 3 buah universiti ini yang saya tahu. Universiti UPSI, Universiti Sultan Idris, Universiti Sains Islam, dan juga barangkali Universiti Islam Antarabangsa. Mereka mempunyai falsafah yang sudah indah, yang cuma untuk dilaksanakan dalam bentuk yang lebih menyeluruh. Berbeza dengan universiti konvensional lain, mereka kekal dengan sistem sekularisme mereka. Dan kita harap juga universiti ini akan mengambil langkah satu demi satu ke arah untuk melahirkan generasi yang kita sebut sebagai generasi yang wisdom ataupun ulul albab, apa pun yang kita nama, tetapi kesepaduan akli dan akli harus dijelmakan. Akhir sekali, saya di bawah International Institute of Islamic Thoughts, TIIT, barangkali penonton yang tahu ataupun tuan-tuan tahu, ialah satu badan yang di peringkat antarabangsa, Institute Pemikiran Islam Antarabangsa. Mereka melantik saya untuk sebagai fellow kanan mereka untuk sampaikan mesej yang saya sebut seperti ini kepada peringkat yang tertentu. Dalam konteks saya diminta untuk sampaikan mesej ini kepada pensyarah-pensyarah lain, sama ada mereka Islam atau bukan Islam, di kawasan di Indonesia, Kamboja, Vietnam, Korea, Hong Kong dan sebagainya. Dan di sini pengalaman saya ke Korea untuk sampaikan mesej ini. Dan persatuan ini, Korea Muslim Federation, yang berpusat di Masjid Itaewon di Seoul, menjemput saya untuk sampaikan mesej ini. Saya pergi tahun lepas dengan keluarga saya, tapi apabila saya nak sampaikan pada hari tersebut untuk bagikan 2 lecture kepada peserta mereka, sebahagian mereka bukan Islam, sebahagian Islam, dan peristiwa yang besar telah berlaku. Isteri saya telah meninggal di sana dan dikuburkan oleh Korea Muslim Federation di perkuburan Islam di sana. Dan saya tulis pengalaman saya dalam proses ini. Kita lihat Islam sedang berkembang di Korea. Dan kita lihat Masjid Itaewon yang didirikan di Seoul pada tahun 1974 telah berkembang. Masjid-masjid, walaupun mereka masih lagi minoriti yang sangat-sangat sedikit, tetapi mereka mempunyai kualiti yang sangat-sangat hebat. Mereka bercakap bahasa Arab. Bahasa utama mereka adalah bahasa Arab. Walaupun mereka baru 10 tahun masuk Islam. Subhanallah, kita sudah 500 tahun sudah masuk Islam, baca Quran pun masih tergagap-gagap lagi, memalukan. Kita lihat orang Korea baru masuk 10 tahun, 12 tahun masuk Islam. Mereka menguasai bahasa Arab dan mereka bercakap bahasa Arab sebagai bahasa rumah tangga mereka. Mereka bercakap dengan isteri mereka dalam bahasa Arab, subhanallah. Dan saya catatkan pengalaman saya untuk sampaikan mesej ulul albab ini, yang saya sebut sebagai wisdom dan integration of knowledge. Saya bukukan dalam buku ini. Dan ini masyarakat yang digambarkan di Seoul, dan saya tulis dalam buku ini. Dari Bangi ke Seoul ialah catatan travelog saya dalam proses saya untuk sampaikan mesej ini ke peringkat antarabangsa di atas nama TIIT ataupun nama kalimah ilahi. Tetapi cabaran cukup besar sebab kita bercakap peringkat falsafah yang tidak turun ke bawah, tetapi sekurang-kurangnya adalah apa yang saya lakukan bersama dengan institut ini, institut TIIT ini. Dan mudah-mudahan inilah sebahagian daripada usaha kecil kita. Mudah-mudahan juga ini diterima oleh Allah SWT sebagai satu sumbangan yang kecil dalam konteks untuk melahirkan generasi yang kita namakan generasi ulul albab. Dan bagi tuan-tuan yang berminat, ada saya bawa beberapa buah biji buku di belakang. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis. Jazakumullah khairan wa anfasakum. Semoga Allah Ta'ala mengharumkan segala nafas-nafas profesor kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan balasan baik kepada segala usaha yang dilakukan oleh profesor. Segala ilmu-ilmu yang disampaikan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, insyaAllah. Kalau ada soalan tanya sikit yang cabar. Ilmu kena tanya kan? Tak bertanya. Tak tanya kita tanya.
soalan. Ulul albab kena bertanya. Jadi kalau tak ada soalan, kita tutup majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagi para hadirin hadirat yang baru pertama kali sampai di sini, inilah Trinity Center. Tempat yang biasa-biasa saja, tak ada kerusi ataupun tempat duduk yang selesa, tapi kita duduk atas lantai bersahaja. Dan lupa saya nak bagi tahu tadi, kita punya dapur ni terbuka ada macam-macam kat belakang ni. Kalau rasa lapar ke, sambil-sambil kita ikuti kelas, kita boleh mengunyah, boleh mengunyah. Tapi bagaimana matahari tadi boleh habis, makanan apa akan habis. Jadi kadang-kadang kita perlu kepada tapak, perlu kepada tambahan Milo itu belakang ni. Itu semua untuk keselesaan para penuntut ilmu yang datang bersinggah ke sini. Kita ucap terima kasih sekali lagi kepada Prof. Mak Rofah, dan siapa yang minat untuk beli buku boleh beli dan minta tangan terus daripada penulis. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.